Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, iaitulah pengembaraan ke alam akhirat. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang perhimpunan manusia di mahsyar dan telah di nashrus suhuf, telah diberi lembaran catatan rekod amalan. Maka suhuf ataupun suratan amalan manusia itu akan diterima mengikut keadaan. Ada orang yang terima dari sebelah tangan kanan, alhamdulillah, dan ada orang yang menerimanya dari tangan kiri dan dari belakang, kita kata wal'iyazubillah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jathiyah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, hadza kitabuna yantiqu alaikum bilhaq, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna, ini kitab kami, mana catatan yang kami catat ini, yantiqu alaikum bilhaq, akan menyatakan kepada kamu dengan benar. Tidak ada sebarang penyelewengan, tidak ada salah cetak, tidak ada salah tulis dan sebagainya. Kami tulis apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Maka para jemaah sekalian, para penonton sekalian, apakah itu suhuf? Dan apa yang ditulis padanya? Bagaimanakah seseorang itu menerimanya? Ini di antara tajuk kita. Maka setiap orang hamba Allah Azza wa Jalla itu akan menerima sahifah ataupun suratan yang telah tertulis. Segala amalannya yang telah dilakukan di atas dunia dulu, yang baiknya, yang buruknya. Dalam catatan amalan ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak tinggal satu pun, yang kecilnya, yang besarnya, yang tersembunyinya, yang nyatanya. Maka setiap orang akan menerima rekod amalannya dan dia akan baca di hadapan khalayak, di hadapan ramai pada hari kiamat nanti. Maka cara penerimaannya berbeza-beza. Yang pentingnya surah amalan itu diterima sebagaimana dalam surah At-Takwir, wa iza suhufu nusyirat. Apabila suratan amalan itu disebarkan. Dan setiap orang itu akan menerima suratan amalannya sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah kata wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Setiap orang itu akan diberi kepadanya suratan amalannya tergantung di tengkuknya. Masya Allah. Wa nukhriju lahu, Allah Ta'ala keluarkan bagi setiap orang itu pada hari kiamat nanti kitab yang tersebar. Iqra' kitabak, Allah kata bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi ke atas diri kamu dengan apa yang telah kamu lakukan. Maka daripada hasil ayat ini, surah Al-Isra ayat 13 dan 14 inilah, kata di para ulama, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah pembaca, kitalah penulisnya. Tanda tuan-tuan, ini ayat motivasi. Suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat esok, kitalah penulisnya. Tuan dan puan nak baca apa di akhirat esok? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca yang buruk, tulis yang buruk. Maknanya kalau kita nak baca di hadapan Allah nanti suratan amalan, catatan amal yang baik, atas dunia ni kita buat benda baik. Jadi kita sendiri pilih apa yang kita nak baca. Kalau rasa aku nak baca ni depan Tuhan ni malu ni sebab maksiat, mungkar, benda tak baik, jangan buat.
Maka kumpulan yang pertama, yu'ta, diberi kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanan. Biasanya tangan kanan ni, bila orang kata ni orang kanan saya ni, makna orang yang kuat, orang tangan kanan ni dia kira orang yang mulia, maka dia akan fayuhasabu hisaban yasira. Bila orang dapat suratan amalan tangan kanan ini, kalau ada hisab lepas pada itu, hisaban yasira, secara mudah je. Mana tidak ada kira-kira yang begitu halus, teliti. Yang penting kira-kira itu nak melepaskan dia. Maka dia akan bergembira dengan suratan itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Haqqah. Untuk detail surah Al-Haqqah ini, tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kuliah subuh kita, iaitulah surah Al-Haqqah dalam juzuk yang ke-29. Alhamdulillah saya dah huraikan surah Al-Haqqah ini secara dari awal surah sampai ke akhirnya, kita boleh baca. Cuma di sini kita boleh petik, Allah cerita, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Masya Allah, ila akhirih. Orang yang dapat suratan amalan di sebelah tangan kanannya, fayaqul, dia pegang surat dia pergi sana sini, ha umuqra'u kitabiyah, hei, mari baca semua. Dia pergi dekat keluarga dia, pergi dekat anak-beranak dia, pergi tempat orang tu, duk tunjuk surat dia. Macam kita lah baru dapat surat CJ, surat peperiksaan contohnya, dapat berapa semua orang nak tunjuk, orang lain sibuk. Tapi dia nak tunjuk sebab dia terlalu gembira, terlalu happy dengan penerimaan yang telah dia dapat. Kita kata alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, doalah banyak-banyak. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan, insya-Allah. Satu kumpulan lagi, na'uzubillah, diberi suratan amalannya dengan tangan kiri, min wara'i zahrihi, di belakang. Dahlah tangan kiri, ambil kod belakang pula. Kita ni kalau orang beri benda, jangan ambil kod belakang. Ini amal ahli neraka ni, na'uzubillah, kan. Walaupun kita pun kalau nak hollow benda orang, jangan hollow kod belakang, mari kod depan lah. Kita ambil dengan tangan kanan. Orang yang menerima suratan amalannya dengan tangan kiri dari belakangnya, maka orang ni orang binasa, orang yang tidak baik, orang yang telah menyalahgunakan umurnya di atas dunia, tidak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjalankan tugas dengan baik, perintah Allah Taala dilanggarnya, apa yang disuruh Allah Taala ditinggalnya, maka orang ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10. Allah kata apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ini dipanggil, adapun orang yang diberi suratan amalannya dari belakang, fasawfa yad'u subura, dia akan bertempik, weh celaka aku, weh rugi. Apa nak buat? Ni bukan nasi dah jadi bubur ni, nasi dah jadi apa dah. Tak ada tempat dah untuk kita bertempik, untuk kita menyesal pada saat itu. Wa yasla sa'ira, mereka akan dicampak dalam neraka sa'ir, na'uzubillah. Dalam surah Al-Haqqah yang kita baca tadi, Allah kata, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Allahu Akbar. Adapun orang yang menerima suratan amalnya dengan tangan kiri, ayat Al-Insyiqaq tadi wara' azhari, ulama tafsir kata tidak bercanggah, tangan kiri di belakang, na'uzubillah. Bila dia dapat suratan sebelah tangan kiri, apa jadi? Fayaqul, dia bertempik, ya laitani lam uta kitabiyah, kalau aku tak dapat surat ni selamat aku. Walam adri ma hisabiyah, tak ada kira-kira di sini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, kalaulah aku selesai atas dunia dulu, mati jadi tanah, hancur begitu je. Apa nak buat? Halaka anni ma aghna anni maliyah, harta aku tak berguna hari ni. Halaka anni sultaniyah, kuasa aku tak guna hari ni. Hujah tidak ada. Jadi orang ni menyesal, bertempik, apa kita nak buat? Na'uzubillah. Kata Nabi SAW, Nabi kata, orang mukmin diberi suratan amalan kebajikannya dengan tangan kiri, orang munafik, orang kafir dapat maaf.
Itu mayu'ta, diberi bagi orang mukmin, diberi suratan amalannya biyaminihi, dengan tangan kanan. Nah. Wa ammal kafir wal munafik, orang kafir, orang munafik dapat surat tangan kiri belah belakang, fayunada ala ru'usil ashhad, ketika itu malaikat akan mengeluarkan kata-kata haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Allahu akbar. Dalam dapat surat tangan kiri, dari belakang malaikat pula duduk mengeluarkan suara haula'i, itu kumpulan-kumpulan tangan kiri itu. Alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka telah dusta ke atas Tuhan mereka, ala la'natullahi ala zalimin, ingatlah celah laknat Allah Taala ke atas orang yang zalim. Nauzubillah. Surah Hud ayat 18. Makna kita tahu lagi ni dua kumpulan manusia di akhirat, ada kumpulan yang terima surat amalannya dari tangan kanan dan ada yang terima tangan kiri, ada yang terima dari belakang. Maka kemudian apakah yang akan dibentangkan? Dia panggil al-ardu wal hisab. Al-ard maknanya manusia ni macam satu pertunjukan. Kita berdiri di hadapan Allah, yauma yaqumun nas lirabbil alamin, pada ketika itu berdiri menunggu surat amalan, dibentangkan segala amalan-amalan dan dihisab. Ketika itu manusia akan terdedah segala perkara yang telah dia buat atas dunia ini. Kalau kita tengok tentang al-ard, apakah makna perbentangan itu? Pembentangan itu ada dua makna. Yang pertama, ardul khalaik. Manusia berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla, berkumpul. Semuanya yaqum, berdiri, tak tahu nak gimana. Al-ard, permulaan ini tidak ada hisab, tidak ada kira-kira. Wa innama wuquf baina yaday lah, mereka hanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka setiap orang tengok apa yang telah dia buat. La yakhfa alaihi, tidak tersembunyi apapun. Allahu akbar. Dalam surah Al-Haqqah Allah kata yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Hari ini dibentangkan segala apa yang kamu buat, tidak sembunyi walaupun sedikit. Tanda tuan-tuan, surah Al-Haqqah ayat 18, dalam surah Al-Kahfi ayat 48, wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa'uridu ala rabbika saffa. Mereka dibentangkan berdiri di hadapan Allah Ta'ala berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala. Kamu datang dalam keadaan seperti kamu keluar daripada perut mak dulu. Tak ada baju, tak ada selipar, yang laki-lakinya tidak bersunat. Itulah keadaan manusia. Allahu akbar. Maka kita berdiri pada saat itu yang pertama, dia panggil al-ardu, pembentangan itu makna manusia itu bangkit semua. Kemudian al-ardu wal hisab, selepas daripada itu adanya kira-kira amalan. Kira-kira amalan, maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ghasyiyah, inna ilayna iyabahum, summa inna alayna hisabahum. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan semuanya, summa inna alayna hisab. Kemudian kami akan kira, hitung apa yang telah kamu lakukan di atas dunia ini, di atas dunia dulu, apa yang kamu buat pada hari itu berlaku. Maka para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita kata al-ardu, hari pembentangan, artinya amalan kita telah diserahkan. Segala catatan kita sudah dapat. Allahu akbar. Kemudian mari pula al-hisab. Dia panggil al-bentang dan hisab. Hisab itu kira-kira. Apa makna hisab? Iaitulah kira-kira. Dia kalau bahasa kita kata audit. Nah, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan kira balik apa yang mereka lakukan. Orang yang buat baik dikira dapat kebaikan, orang yang buat tak baik, derhaka, dikira dengan kedurhakanya. Semuanya amalan-amalan mereka itu dibentangkan, dan semua mereka akan menerima apa yang telah mereka lakukan.
Sekali lagi kita peringatkan, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kitalah penulisnya. Maka para jemaah, kita tulis dengan baik. Sekarang kita berpindah kepada anwa'ul hisab fil akhirah. Jenis ataupun cara kira-kira di akhirat. Macam mana cara dia? Manusia di akhirat esok berbeza-beza cara kiraan amalan. Ada di kalangan mereka yang masuk syurga bila hisab, tanpa hisab. Keluar aja, murur ala sirat, sub ilal jannah. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Ada di kalangan mereka kena kira, tapi hisaban yasira, kiraan yang sedikit. Ada orang yang, wal'iyazubillah, kiraan yang begitu dahsyat. Ada orang yang tak payah kira pakai campur. Na'uzubillah. Maka kita lihat satu persatu. Ada di kalangan manusia ini man yantaliquna ilal jannah, orang yang keluar daripada kubur, mereka telah berjalan ke syurga bighairi hisab, iaitulah tanpa hisab. Banyak mana dia? 70,000, 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa ribu? 70,000. Tuan-tuan tanda hadis ni. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah, tabarakallah. Ini orang yang betul-betul safwah al-mukhtarah, saf pilihan yang terbaik di kalangan umat ini. Dari sudut imannya, takwanya, tawakalnya, kesabarannya, jihadnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, uridat alayyal umam. Telah dibentangkan kepada aku umat-umat. Aku pun tengok. Sama ada Nabi tengok pada malam dia merah, ataupun dia tengok dalam mimpi dia, wallahu alam. Dia kata, uridat aliyah. Fara'aitu ummati. Ada Nabi yang beberapa orang bersama mereka. Ada yang ramai sikit. Maka aku tengok umat aku, fa'ajabatni kasratuhum. Allah mengembirakan aku, umat aku ramai. Kita kata, alhamdulillah, umat Muhammad sallallahu ramai. Allahu Akbar. Jadi aku tengok umat aku ni penuh. Satu bukit, satu padang penuh. Faqal, ya Muhammad. Maka Allah Ta'ala berfirman, ataupun malaikat yang kata, ya Muhammad aradita. Satu padang, satu kawasan ramai umat ni. Ni umatmu semua ni. Mereda kau? Naam. Allah Ta'ala berfirman. Qala na'am ay Rabbi. Ya, saya reda ya Rabbi, wahai Tuhanku. Allah berfirman, wa ma'a haula'i 70,000 yadkhulunal jannah. Dalam kalangan mereka ini ada 70,000 yang masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Siapa mereka? Tanda tuan-tuan. Orang yang layak masuk syurga tanpa hisab ni siapa? Allazina la yastarquna wa la yaktawun. Orang yang la yastarqun, tak minta orang jampi. Wala yaktawun, dan dia juga tidak berubat dengan api. Ambil besi panah ni, bakar dapat kaki tu. Itu mai api dia. Itu sifat dia. Ada lagi hadis lain Nabi kita sebut. Wala yatatayyarun, dan mereka juga tidak menganggap sial, kesialan. Orang kampung kita kata sial maja. Wa ala rabbiha. Ini sifat dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni benar-benar seorang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang masuk syurga tanpa hisab ni. Yang pertama, la yastarqun. Apa mana la yastarqun? Tidak minta orang pergi jampi dia. Ini kita ni asyik nak jampi saja ni. Nak cari ustaz tu tiup, ustaz tiup. Itu tak boleh. Sudah langgar dia punya PKP kumpulan yang 70,000 tadi. Boleh tak? Kalau kita sendiri sakit, kita jampi je. Kita sendiri tak apa. Belajar adalah hadis Nabi SAW. Kata, izahbil ba'sa rabbanas. Boleh. Tapi suruh orang jampi tak boleh. Dan wala yatatayyarun. Mereka ni tidak menganggap benda-benda sial. Tengok biawak lalu depan tangga. Tak boleh pergi dah biawak mari. Tengok burung hantu singgah atas rumah dia. Rumah ni tak baik. Tengok apa kesialan. Itu tak boleh. Jangan menganggap, dia panggil. Syum. Dan wala yaktawun ni makna tidak dengan api panah ni. Besi panah dia adalah cara perubatan yang dibuat oleh puak-puak Arab ni.
Kan? Nabi kata apa? Wa ala rabbihim yatawakkalu. Sifat mereka bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. 70,000 je. Daripada umat tu sampai kita 70,000 sikit je ni kan. Ada riwayat, itu hadis yang pertama tadi diriwayat oleh muttafaqun alaih. Mana riwayat Bukhari Muslim. Tapi ada lagi satu riwayat daripada Imam Ahmad dengan At-Tirmizi, ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap ma'a kulli alfin, setiap 1,000 tu ada 70,000 lagi. Jadi 70,000 kali dengan 1,000, 70 kali 70 kan. InsyaAllah. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikan kita dari kalangan mereka. Mudah-mudahan. Tapi sifat-sifat tadi kena ada. Ni orang ni kuat doa ni. Ya Allah, masuk syurga kami tanpa hisab, tanpa azab. Tapi asyik duk berjampi je dia. Tengok burung hantu pun takut. La. Ni sifat-sifat orang ni. Baik. Bangun seorang sahabat nama dia Uqashah bin Mihsan. Allah an yaj'alni minhum. Dia kata, ya Rasulullah, doakan biar saya ni di kalangan 70,000. Qal Allahumma ja'alhu minhum. Allah, ya Allah, jadikan dia ni Uqashah ni daripada mereka. Bangun orang lain pula, ya Rasulullah, doakan saya. Nabi kata, sabaqaka biha Uqashah. Tak boleh nak. Orang lain mu tak boleh. Dia dah minta dah tadi. Masya Allah. Jadi kumpulan yang pertama masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, tabarakallah. Sifat merekanya kental, iman mereka mantap, tak berjapi, tak main kesialan, tidak berubah dengan benda yang pelik-pelik. Maka ini orang wa ala rabbihim yatawakkalu, orang yang mantap tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kumpulan yang kedua, tanda. Kumpulan yang kedua, man yuhasibuhumullahu ta'ala ala a'malihim lakin hisaban yasira. Masya-Allah. Orang yang Allah Taala kena kira, kena hisab, tapi hisaban yasira, dengan kira-kira yang ringkas. Kira-kira yang orang panggil mudah je. Min ghairi niqashin wala tadqiq. Tak ada tanya-tanya apa dan tidak ada penelitian. Tu'rad amal, dibentang je amal. Amal, mu buat tak gini. Ya. Allah kata aku maafkan. Allahu akbar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Inna Allah yudnil mu'minin. Allahu akbar. Allah Ta'ala mari dengan hamba-hambanya pada hari kiamat, maka Allah Ta'ala sembunyikan dia punya dosa-dosa dia. Tapi Allah tanya dia, ata'rifu zambu kata? Mu ingat ke tak membuat sekian? Ingat ke tidak kamu lakukan telah buat benda ni? Orang ni mengata, ya Rabbi na'am, saya buat dulu. Saya ada masalah dulu, saya ada gini-gini dulu. Hatta iza qarrarahu bidhunubihi. Dia mengaku semua yang ditanya tadi. Mau buat ni? Buat, ya Rabbi, ada sungguh. Dia pun tengok, binasa dalam aku. Baik binasa dalam aku, neraka dalam. Setelah mereka mengaku, qala Allahu Azza wa Jalla. Dengar ni para jemaah. Allah Ta'ala berfirman, satartuha alaika fid dunya. Aku dah sembunyikan dosa ni. Aku tutup dosa kamu di atas dunia ni. Mu buat tadi, orang tak tahu. Polis tak tangkap. SPRM tak tangkap mu. Dan kamu telah bertaubat. Masya Allah. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Aku maafkan kesalahanmu pada hari ini. Fayu'ta kitabu hasanatih. Maka diberinya suratan kebaikan. Ditutupnya segala keaiban. Masya Allah. Tabarakallah. Maka kata di para ulama, kalau kita nak doa, doalah dengan doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia Aisyah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam solat dia, kata belakang, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tulis, sempat tak? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kiralah kami, hisablah kami di akhirat esok hisaban yasira, dengan kiraan yang cukup simpel, dengan kiraan yang cukup mudah. Allahu akbar. Falamman sarafa, bila Nabi selesai daripada salat, Aisyah kata aku duduk dengar Nabi duduk doa, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah,
kiralah, hisablah kami di akhirat esok dengan hisab yang mudah. Qultu ya Nabi Allah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Apakah hisab yang mudah tadi? Apakah kira-kira yang mudah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzura fi kitabihi fayutajawaz anhu. Masya-Allah. Dia tengok ya suratan amalan, kemudian dilepaskan. Allah tanya ya, mau buat benda ni? Buat. Semua dia mengaku, ya Rabbi, saya buat. Allah kata apa? Satartuha alaika fid dunya. Aku dah sembunyikan. Aku dah tutup keaiban kamu di dunia. Kamu sempat bertobat. Hari ini aku ampunkan dosamu. Ya Rabb. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Hari ini riwayat Imam Ahmad. Maka banyaklah kita berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Kita nak minta 70,000 tadi, minta lah. Tetapi yang ni lebih layak sebab kita banyak dosa-dosa. Namun begitu, kita kena ingat. Dosa-dosa kita banyak atas dunia ni, tapi banyak yang tersembunyi, tidak diketahui oleh orang. Maka kita mengharapkan Allah Ta'ala sembunyi dosa kita atas dunia. Kita mengharapkan Allah tutup keaiban kita di akhirat. Kita tidak didedahkan keburukan kita di hadapan khalayak ramai. Dan kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, aku telah tutup sembunyikan dosa kamu di atas dunia dulu, maka aku maafkan pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Nas'alullaha an yukhaffifa hisabana wa yu'amilana bi'afwihi wa hilmihi, amin. Baik, itu kumpulan yang kedua. Bahagia. Mururin kira. Lalu tengok ya. Tengok, jalan. Masya Allah. Kumpulan yang ketiga. Man yushaddad alaihi, Allahu Akbar. Orang ni dikira satu-satu. Maka dicela, dicerca. Kenapa kamu buat gini? Ini dosamu. Kenapa kamu buat? Oh, sudah. Ditanya. Kira solat. Solat dia sekali ada, sekali tak ada. Sekali solat, sekali tak solat. Tengok zakat dia. Bayar tak bayar. Na'udzubillah. Dia dengan mak ayah dia pula. Deraka hangit. Jekah mak. Tengking mak. Hei, Masya Allah. Dia dengan orang pula. Duk ambil harta orang. Buat nanya ke orang tu. Na'udzubillah. Maka semua ini akan dihisab. Akan dikira. Akan dimunaqasyah. Akan ditanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ini akan ditanya. Laisa ahadun, tidak ada mana-mana manusia yuhasab, yang ditanya, yang dibuka lembaran amalannya untuk dipersoalkan, illa halaka, orang itu dikira binasa. Tanya, sudah binasa. Faqalat Aisyah. Sayyidah Aisyah ni seorang yang selalu dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya, ya Rasulullah, alaysa Allah qad qala, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala ada berfirman dalam Quran, dalam surah Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang menerima suratan amalannya dan dengan tangan kanannya, maka mereka ini akan dihisap dengan hisapan yang mudah. Hisapan yang senang. Apa maksud dia? Terima surat amalan, tangan kanan, hisapnya mudah. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama zalikal 'ard. Itu hanya dibentang saja, orang panggil laporan itu dibuka aja. Tak tanya pun. Tengok. Ya sungguh. Betul. Memang saya buat, ngaku belaka. Dia panggil ard. Walaysa ahadun yunaqash al-hisab. Tidak ada mana-mana orang yang ditanya yaumal qiyamah illa uzib. Tanya, sudah dikira azab. Macam kita hari inilah. Kalau kita duduk diam-diam, tiba-tiba ada report polis. Awak diminta datang ke pejabat buat laporan. Buat penyiasat. Kita nak pergi bala polis tu, kita dah menggigil dah ni. Itu banding yang simple, mudah. Maknanya orang yang dibuka lembaran amalannya ditanya, sudah dikira azab itu. Nak terkencing kita kalau kena tanya, kan? Takut aku pasal nak terkencing. Ni ibarat kata, nyawa dihalkum sudah. Hati tak ada dada dah, sebab terlalu takut bila ditanya. Maknanya munaqasyah, ditanya itu sudah dikira binasa, wal iyaz billah. Ditanya, orang yang ditanya itu
sudah dikira binasa, sudah kira rusak dah orang tu. Jadi kita berdoalah kepada Allah SWT dengan banyak-banyak doa supaya janganlah kita ni dihisab kecuali hisaban yasira, hisab yang sedikit. Bagaimana kita nak suruh hisab yang sedikit? Jangan buat dosa. Kalau terjebak dengan dosa dan maksiat, bertaubat. Sentiasa beristighfar. Banyak-banyak minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita bimbang kepada kumpulan yang ketiga tadi, kumpulan yang yunaqas, ditanya, dipersoal, diperketatkan siasatan, maka orang ni akan binasa. Na'udzubillah. Maksud azab di sini, Nabi kata illa uzib, azab di sini bukan lagi azab neraka. Wa innama yata'azzab, dia rasa terseksa, rasa cemas, rasa takut, rasa tak tenang, rasa macam-macam rasa, dia akan teringat balik, rewind balik dosa-dosa dia yang lepas, dia menggigil takut. Kan dalam hadis al-bitaqat yang dah kita bincang dulu, sijilat, seorang manusia ni akan diberi suratan amalan dia, rekod amalan. Ada 99 rekod. Ada orang yang diberi surat amalan, dia baca. Duk baca tu menggigil kita. Ni baru dosa kecil baru ni. Ni baru dosa mata, dosa telinga, dosa ni. Lepas pada ni, boleh jadi jilid yang kedua ni, rekod dosa-dosa besar. Yang dia buat dulu, riba, rasuah, mungkin orang ni berzina, minum arak, apa saja. Na'udzubillah. Maka, dia duk baca rekod tu pun sudah menggigil. Apalagi kalau dibuka yang besar-besar, kita takut. Itu dia katakan uzib, orang ni sudah dikira diazab. Azab yang neraka itu selepas kira-kira. Kalau tak lepas hisab, munaqasah tak boleh jawab, lepas tu baru ke neraka. Ini baru di pembentangan al-ardu, pembentangan sebelum diputuskan ke neraka atau ke syurga. Kumpulan yang keempat, tanda tuan-tuan, yang ketiga ni kita rasa sudah berat. Kita nak yang pertama tadi, itulah cita-cita besar kita insya-Allah. Ataupun kalau SOP tak lepas, biarlah kita duduk kumpulan yang kedua, hisaban yasira. Kumpulan yang ketiga, yang keempat, man yatulu hisabuhum, Allahu Akbar. Orang yang panjang kira-kira dan dia punya susah, dia punya kira-kira. Sebab apa? Bisa bikasratiz dzunub wal al-izam, dengan sebab banyaknya dosa-dosa dia yang besar. Ataupun tanda tuan-tuan, orang yang dikira panjang kira-kira dalam suasana yang begitu menakutkan, yang menyusahkan, dengan sebab dosa-dosa besar. Au israruhum, ataupun mereka berterusan melakukan dosa kecil jadi besar. Na'udzubillah. Ataupun orang yang mujaharah, menzahirkan, berani menzahirkan maksiat secara terang-terangan. Ini pun satu masalah juga. Berani buat maksiat. Hari ni, orang nak zahirkan maksiat senang ya tuan-tuan. Dengan Facebook ni, mudah. Pergi tempat maksiat, ambil gambar serai, duduk dengan tina ni, duduk dengan pelacur ni, duduk dengan botol arak, tunjuk dengan orang. Dia minus senyap-senyap, tak ada orang tahu. Mabuk seorang, tapi tunjuk pula. Dan termasuk juga ijharu bil ma'asi, perbuatan kita ni. Suami, bapa, ambil gambar family, keluarga, tak aurat, sebarkan di Facebook. Ini juga bahaya. Jangan main-main. Orang yang panjang kira-kira juga dengan sebab fasadu niyatihim, dengan sebab niat yang rusak. Ataupun melakukan amalan dengan riya, na'udzubillah. Allahu Akbar. Dalam bab ini, Tuan Syekh kita ni bawa hadis yang panjang yang diriwayat oleh Imam Muslim, iaitulah pada hari kiamat esok, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah, di antara orang yang terawal dihisab pada hari kiamat nanti, 3 orang. Yang pertama, saya ringkaskan sebab masa kita terhad. Yang pertama, orang yang mati syahid. Kalau tengok orang mati syahid ni, patut dia syurga dah. Dia panggil mari. Kenapa kamu masuk perang? Oh, dia kata, aku berperang kerana nak jaga agama engkau ya Rab. Tuhan kata, kazabta, bohong. Mu mari berperang kerana nak tunjuk berani, nak tunjuk nak tunjuk gedebe, nak tunjuk kamu handal, maka pada ketika itu kamu mati. Silap, fasuhiba ala wajhi wa yulqa finnar, maka oleh kerana rusak niat dia, pergi berperang kerana nak tunjuk gedebe,
maka dicampak dalam neraka waliyazbillah. Walaupun mati syahid. Nah, takut. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Orang yang belajar ilmu agama, dia juga menjadi pengajar, jadi pendakwah, ajar Quran, maka dibawa orang ni. Orang tanya, apa yang sebab kamu belajar? Oh, saya belajar ilmu agama ni kerana nak ajar orang, kerana nak didik orang, kerana nak itu. Kenapa kamu baca Quran? Sama juga baca Quran kerana nak baca kitab Allah. Tuhan kata, kazabta. Mu belajar kerana nak jadi, nak suruh orang kata orang alim, nak suruh orang kata orang hebat, nak suruh orang kata orang tu kata ni. Kamu nak baca Quran kerana nak suruh orang kata qari. Al-qari peringkat international lah. Oh, follower kita ribu-ribu. Maka orang ni juga dicampak dalam neraka. Waliyazbillah. Na'udzubillah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Seorang lagi Allah Ta'ala perluaskan ke atasnya harta. Harta dia banyak. Macam-macam harta dia. Kan? Dan, hari-hari orang mari. Derma, infak, mana orang nak masjid? Nama dia selalu. Masjid Tuan Syekh Fulan, Tuan Haji Fulan. Hebat sekali. Maka orang ambil dia. Semua infak. Allah tanya dia, kenapa kamu infak banyak ni? Dia kata, anfaqtu laka. Saya nak infak ni untuk kanamu ya Rabb. Kerana lillahi ta'ala. Tuhan kata, kazabta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun. Membuat nak seorang kata orang ni pemurah, orang ni orang baik, orang kaya yang hebat. Kata, faqad qila, kamu sudah dapat. Maka di sinilah kamu dia dicapok dalam neraka waliyazbillah. Maka kata di para ulama, Al-Imam An-Nawawi bawa hadis ini dalam kitab Al-Ikhlas, dalam bab niat, di awal kitab Riyadhus Shalihin, dan juga ulama-ulama lain. Kesimpulan kepada apa yang kita belajar di sini para jemaah sekalian, di antara orang-orang yang susah amalan kiraannya di akhirat esok, siapa dia? Yang pertama, orang yang melakukan dosa besar. Ini sangat bahaya. Kalau kita dosa besar ni jangan duk nampak mudah-mudah. Saya dah mengajar di masjid kita ni, kitab dosa besar, ada 70 dosa besar yang telah disenaraikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ada ulama kata, ada dalam kitab naskah lain 76 dosa besar. Coba cek satu-satu. Mungkin kita terlibat dengan banyak. Dalam kuliah saya, tuan-tuan boleh tengok di YouTube, dalam bab larangan, bab al-umuru al-manhiyu anhu, dalam bab perkara-perkara yang dilarang, maka di situ ada 44 siri. Saya kata belajarlah bab larangan ini, kita bimbang, takut kita terjebak dengan dosa-dosa tadi. Baiklah, jadi kita simpulkan, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu yang pertama, dosa besar. Yang kedua, orang yang berani menzahirkan dosa dia, tak takut ke Tuhan, tak malu pada manusia. Tak takut ke Tuhan, tak malu pada manusia. Yang ketiga, yang kita bimbang hari ini, kita duduk di masjid, duduk di surau, duduk di balasah, duduk di ni, kita bimbang orang yang fasadun niyah, orang yang rusak niat. Orang baik, ibadat kuat, tapi riak, nak tunjuk orang. Sedekah banyak, nak suruh orang tu. Habis benda. Jadi di antara alat-alat riak hari ini, tuan-tuan kena ingat, iaitulah Facebook yang ada di tangan kita ini. Kalau salah guna, maka kita akan binasa. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ada 4 kumpulan yang akan dikira. Ingat balik. Kumpulan yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kumpulan yang kedua, hisaban yasirah. Kena hisab, tapi mururin kiram. Lalu je, al-ardu. Hisab yang sangat mudah. Kumpulan yang ketiga, orang yang dihisab dengan cara yang teliti. Maka orang ini juga dikira berat. Yang keempat yang sangat-sangat dahsyat, iaitulah orang yang melakukan dosa-dosa yang besar dan lain-lain. Maka kita, ada pun orang kafir-kafir itu selesai masalah. Dapat surat tangan kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, belah belakang, ila jahannam wa bi'sal masir. Maka na'udzubillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka. Allah Ta'ala berikan kepada kita surat amalan kita dengan tangan kanan. Allah Ta'ala hisabkan kita dengan hisaban yasirah, dan seboleh-bolehnya kita boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, insya-Allah.
Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang dalam bab kaedah cara-cara muhasabatul abdi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.